Rahman Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, himpunkan kami pada petang hari ini, Ya Allah, dalam perhimpunan yang sangat Kau redai, Ya Allah. Kau himpunkanlah kami pada petang hari ini, Ya Allah, dalam keadaan berkasih sayang kerana-Mu, Ya Allah. Kau himpunkanlah kami pada petang hari ini, Ya Allah, benar-benar ikhlas kerana-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ajarkan kami apa yang kami tidak ketahui, jelaskan kepada kami apa yang masih tidak dapat kami lihat daripada peringatan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, permudahkan lidah kami, Ya Allah, membaca kalam suci-Mu, Ya Allah. Ya Allah, terangkanlah mata hati kami dan mata luaran kami, benar-benar dapat melihat yang benar dan yang batil dari-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan sahabat ahli syurga pada petang hari ini, insya-Allah terima kasih kepada Allah kerana menghantar seorang insan yang bernama Tuan Haji Abdul Rahman. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh beliau benar-benar mendapat redha Allah dan senantiasa mendapat ketenangan di dunia dan mendapat kebahagiaan yang kekal abadi di hari akhirat nanti. Dan kepada semua yang hadir pada petang hari ini, mudah-mudahan kita berada di dalam keadaan setenang-tenangnya kerana di hadapan kita adalah kalam suci Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan pengajian kita pada petang hari ini, insya-Allah dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat membuka hati kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan hati kita akan diisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pancaran nur. Mudah-mudahan dapat mempertingkatkan lagi keimanan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada petang ni kita teruskan lagi surah Az-Zumar ayat yang ke-22. Ya, suara saya boleh didengari tak? Suara jelas? Alhamdulillah, jelas. Jelas. Okey, kita terus pada ayat 22, betul ke? Hari petang ni ayat 22. Ke-22 atau ayat ke berapa? 22, betul. Betul ya? 22. Okey. Saya baca di rumah, baca sendiri, ikut buka Al-Quran, baca sama-sama insya-Allah. Ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Sadaqallahul Azim. Okey, terjemahan ayat yang ke-22, ayat 22 daripada surah Az-Zumar. Ini terjemahannya. Apakah kamu tidak memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering. Lalu
menjadi hancur berderai. Sebenarnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian disambung lagi, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-nya, sama ada dengan orang yang membatu hatinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang membatu hatinya untuk mengingati Allah. Mereka itu senantiasa berada di dalam kesesatan. Ya. Ustazah, sorry Ustazah. Ustazah baca surat 21 tu. Sebenarnya Okey, saya ambil ayat 21 untuk masuk kepada ayat yang ke-22. Okey, itu sedikit ambilan daripada ayat 21 untuk kita sambung kepada ayat yang ke-22. Maka daripada apa yang kita pelajari daripada ayat yang baru kita baca tadi, alam tara annallah. Lalu Allah menjelaskan, kita dah ambil daripada ayat 21 tadi, apa yang Allah jelaskan daripada ayat 21 tadi, Allah menjelaskan betapalah Allah menyayangi hamba-Nya, lalu diturunkan satu makanan. Ya, air itu adalah satu rezeki daripada Allah untuk menumbuhkan bumi yang kering supaya menjadi makanan kepada seluruh makhluk Allah di atas muka bumi Allah ini. Jadi bersyukur sangat-sangat dengan apa yang Allah beri rezeki daripada langit untuk kita. Maka sambungan daripada ayat 21 itu Allah menjelaskan dengan satu pertanyaan. Apakah pertanyaan daripada Allah? Allah bertanya, alam tara annallah. Ya, Allah bertanya kepada manusia. Apa yang Allah bertanya kepada manusia dalam bentuk pertanyaan. Okey, lalu pertanyaan itu, tidakkah engkau memperhatikan? Alam tara, ya, tidakkah engkau memperhatikan annallaha anzala, bahawa Allah menurunkan. Apa yang Allah turunkan? Minas samai ma'a. Allah telah menurunkan air hujan daripada mana? Air hujan itu semestinya datang daripada langit. Ya, datang daripada langit, kemudian meresap ke dalam bumi Allah. Meresap ke dalam bumi Allah, kemudian Allah sambung. Fasalakahu yanabi'a fil ardh. Ya, apa yang berlaku bila turun daripada langit lalu dialirkan air tersebut menjadi mata air di atas muka bumi ini. Kemudian Allah menerangkan lagi, summa yukhriju bihi, kemudian ia, ya, apa yang berlaku? Summa yukhriju bihi, kemudian daripada air hujan itu mengeluarkan ataupun menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan dengannya. Apa dia? Zar'an mukhtalifan, menumbuhkan pelbagai tanam-tanaman yang berbagai jenis, dan ini mukhtalifan, berbagai jenis, kemudian berbagai jenis apa? Berbagai jenis warnanya di atas muka bumi. Bumi ini yang tidak kelihatan ialah di sini, kalau boleh kecilkan supaya nampak kalimah alwanuhu ini. Ya, alwanuhu berarti warnanya. Ya, ni alwanuhu berbagai, ni zar'an mustakhlifan, ya, berbagai jenis tanam-tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan, ya, di atas muka bumi Allah dengan sebab turunnya air hujan. Kemudian pokok-pokok yang berada di atas muka bumi ini Allah tumbuhkan dari pelbagai warna. Pelbagai warna yang menyebabkan bumi ini bertambah cantik dengan kehijauan, dengan kekuningan, dengan daun-daun yang melambai, buah-buah yang berwarna merah, berwarna hijau, berwarna kekuningan dan sebagainya. Kemudian Allah kata apa lagi? Summa yahiju fatarahu musfarran, summa yaj'aluhu hutama. Apa yang berlaku selepas daripada itu, kemudian tanam-tanaman itu bergerak segar. Maksudnya hidup dengan subur. Siapa yang menyuburkannya?
Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke suatu masa yang tertentu, ya, hidup pokok-pokok itu tidak lama di atas muka bumi Allah, pasti punya riwayat kehidupannya dan akhirnya akan menerima apa? Menerima apa? Mula-mula daunnya hijau cantik, ya, kita tengok bersemangat, tetapi akhirnya Allah kata selepas itu engkau melihat apa? Berupa kuning, berubah daripada cantik hijau, akhirnya daun-daun itu bertukar warna kuning, ya. Selepas daripada berwarna kuning, apa yang berlaku? Kemudian yang menjadikan hancur bersepai. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Maka Allah membekalkan kita akal. Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan yang menyedarkan manusia yang dibekalkan dengan akal. Itu adalah terjemahan dan insya-Allah kita masuk kepada ayat ini satu persatu. Mudah-mudahan daripada ayat itu dapat mengingatkan kita betapalah hidup ini hanya sementara sahaja di atas muka bumi Allah ini. Ya. Okey, kita tengok satu persatu daripada ayat bermula dengan pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang Allah letakkan dengan kalimah alam. Ya, jadi bila alam Allah meminta, ya, kepada manusia yang dibekalkan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah nak suruh? Berfikir. Bila kamu memerhatikan sesuatu, maka berfikirlah dengan fikiran yang berfikir melalui fikiran yang membawa kepada peningkatan iman. Ya, 22 yang ni. Ya, bukan 21, 22. Okey, tadi kita baca 21 ke 22? 22 kan? 21 ke 22 kan? Yang Ustazah baca 22. 22. Okey. Jadi kita tengok daripada ayat yang ke-22 tadi, daripada sambungan, bila kita Allah bekalkan dengan air hujan, berfikir air hujan itu menumbuhkan tanaman, kemudian tanaman itu menjadi kering, kemudian kering akhirnya bertaburan di atas bumi. Maksudnya setiap apa yang Allah hidupkan berakhir dengan kematian. Dan kita tengok pula bila Allah dah berakhir dengan kematian, Allah rujuk kepada, Allah beri kepada manusia. Ya, Allah nak suruh manusia itu benar-benar beramal dengan ayat suci Al-Quran, peringatan daripada Allah, dan Allah sambung, afaman syarahallahu sadrahu. Pertanyaan lagi daripada Allah. Ni pertanyaan daripada Allah. Ya, ni afaman. 3 kalimah. 3 kalimah, bukan 1 kalimah. Bila Allah kata afaman, merujuk kepada 3 kalimah, bukan 1 kalimah. Ya, nampak macam 1 kalimah, tetapi dia adalah 3 kalimah yang membawa maksud. Maka apakah orang-orang? Man ni dituju kepada manusia yang dibekalkan akal oleh Allah. Mudah-mudahan akal yang terikat dengan perjanjian kita hidup di atas dunia mesti terikat dengan Al-Quran. Maka Allah nyatakan syarahallah. Makna syarahallah? Allah telah membuka hati-hati. Syarahallah, Allah yang telah membuka apa? Sadrahu. Allah buka hati-hati kita. Dada di sini, di dalam dada kita ada seketul hati. Maka jika sempurna hati itu, sempurnalah seluruh anggota jasad kita. Jadi nak sempurna hati ini mesti disandarkan kepada akal yang sejahtera. Akal yang sejahtera mesti disandarkan kepada lil Islam. Mesti disandarkan kepada apa dia? Agama Islam yang suci, yang murni, yang datangnya hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, setiap manusia yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan hati mereka melalui kalamullah, maka semestinya orang itu mendapat kesejahteraan melalui agama Islam. Okey, sekali lagi. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam.
Ya, kita dah faham tadi daripada ayat 21, kita kena faham juga kepada ayat yang seterusnya, kaitan daripada satu ayat kepada ayat yang kedua. Kalau tadi Allah beri perumpamaan kepada pokok, kepada tanaman daripada ayat 21, sekarang Allah menuju kepada manusia. Jadi Allah duk bertanya kepada manusia, ya, Allah yang membuka hati manusia melalui Islam. Siapa saja yang hatinya ada Islam, maka Allah memberi jawapan, fahuwa ala nurim mir rabbih. Ya, apa maksudnya di sini? Maka ada Islam semestinya ya mendapat apa daripada Allah, mendapat cahaya daripada Allah. Fahuwa ala nurim mir, fahuwa, maka dia ni siapa dia? Orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, mendapat rahmat daripada Allah kerana dia menjalankan dasar Islam. Maka orang ini mendapat cahaya petunjuk daripada siapa? Daripada Allah yang memberi segala-galanya melalui Islam. Islam itu terbina daripada Al-Quranul Karim, maka setiap jiwa orang Islam yang di dalam hatinya ada Al-Quran, pasti hatinya bercahaya. Hatinya bercahaya, maka imannya insya-Allah senantiasa membawa setiap manusia itu ke jalan yang lurus, iaitu jalan yang mendekatkan kehidupan dunia kepada hari akhirat. Kemudian Allah sambung dengan kalimah fawailun. Satu kalimah wailun, kecelakaan. Ya, fawailul lil qasiyah. Maka di sini Allah menjelaskan, maka kecelakaan yang sangat besar bagi siapa? Bagi orang yang sifatnya qulubihim, di hati dia keras, hatinya keras. Jadi siapa yang hatinya keras, berarti dia jauh daripada rahmat Allah. Kenapa dia jauh dari rahmat Allah? Sebab hatinya keras, min zikrillah. Sebab susah sangat nak ingat kepada yang menciptakannya, yang menghidupkannya dan yang akan mematikannya. Jadi disebut dengan jelas di sini, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang hatinya sangat keras, sangat sukar untuk menyebut nama Allah, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tak dapat nur, hatinya keras, siapa bagi tahu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sini kita kena ingat, kalau tadi pokok akan berubah menjadi kuning, kita hati yang keras ini tolong ubah hati yang keras ini, ambil Islam. Islam itu petunjuknya daripada Al-Quran, maka dapat Al-Quran, insya-Allah dapatlah cahaya daripada Allah. Hati yang keras, kenapa hatinya keras? Sebab susah nak ingat Allah, susah nak berzikir kepada Allah, tak mau langsung nak buka Al-Quran. Macam mana Allah nak buka hati? Kalau Al-Quran pun susah nak buka, susah nak sebut, susah sangat nak menjadikan Al-Quran itu sebati dengan roh dan jasadnya. Maka kesimpulannya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika, mereka itulah. Siapakah mereka itu? Mereka itu yang jauh daripada Al-Quran, yang hatinya menjadi hati yang keras. Keras hati itu kerana hatinya berpenyakit, bersekongkol dengan perkara-perkara mazmumah, senantiasa berkawan dengan siapa? Berkawan dengan iblis, syaitan, laknatullah. Akhirnya hidupnya fi dhalalim mubin, senantiasa dipesongkan oleh syaitan, laknatullah, senantiasa ditewaskan oleh nafsu, kerana nafsu yang tidak ada cahaya daripada Allah, maka nafsu itu bersekongkol dengan syaitan, laknatullah. Jadi kesimpulan daripada ayat yang ke-22 ialah Allah menjelaskan, sesiapa yang ada di dalam hatinya cahaya Al-Quran, maka pasti dia mendapat kebahagiaan.
Ya, kebahagiaan itu bermula daripada cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran itu mendapat rahmat daripada Allah, dan sesiapa yang menjauhkan dirinya daripada kehidupan dunia, daripada menjadi sahabat kepada Al-Quran, maka mereka itulah yang disebutkan, dinyatakan oleh Allah, mereka lah orang-orang yang sesat, jelas disesatkan oleh syaitan, jelas ditewaskan oleh nafsu, dan jelas mereka dirugikan oleh dunia yang bersifat sementara. Okey, jadi ada pertanyaan daripada ayat yang ke-22? Ada tak? Okey, diam tu tak adalah. Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita sambung kepada ayat yang ke-23, insya-Allah. Okey, ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Kitaban mutasyabihan mathani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Okey, jadi mau terangkan lagi, Allah bagi penjelasan lagi daripada ayat yang ke-22 disambung kepada ayat yang ke-23, maka Allah menjelaskan apa yang Allah jelaskan, terjemahan. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Apa dia? Iaitu kitab suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain, tentang benarnya dan indahnya, yang berulang-ulang keterangannya dengan berbagai cara, yang oleh kerana mendengarnya atau membacanya kulit badan orang-orang yang takut kepada Allah mereka menjadi seram. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang, tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab suci itulah hidayah petunjuk Allah. Allah memberi hidayah petunjuk dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Okey, ini terjemahan daripada ayat yang ke-23. Okey, kita tengok tafsiran daripada Ibnu Katsir daripada kalimah yang disebut Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani, memberi tafsiran Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik di atas muka bumi Allah ini. Apakah perkataan yang paling baik daripada Lauh Mahfuz Allah turunkan kepada manusia di atas muka bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan, namanya adalah kalamullah, iaitu percakapan Allah yang seringkali diulang-ulang. Diulang-ulang, maksud diulang-ulang sebagai setiap manusia yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Al-Quranul Karim, yang beriman Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk menuju ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu percakapan Allah ini kita senantiasa baca tanpa pernah jemu, kerana dia adalah mukjizat al-kubra yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat yang terbaik diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Ya, jadi kepada manusia yang Allah jadikan sebaik-baik ciptaan, mempunyai akal, mempunyai nafsu, mempunyai hati, maka dengan sebab itu kesemua tadi akal, hati, nafsu akan menjadi manusia yang paling sempurna di sisi Allah dengan mengulang-ulang bacaan melalui peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan bila dia mengulang-ulang perkataan itu menyebabkan sangat gemetar ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan dalam kalimah, disebutkan apa dia, diulang-ulang ayat itu julud, sehingga kan menggeletar, bukan setakat menggeletar hatinya sahaja, tetapi menggeletar kepada seluruh tubuh badannya, termasuklah kulitnya pun sangat takut dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman akan senantiasa mengulang ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, Allah turunkan melalui setiap nabi. Ya, daripada nabi yang menjadi rasul, Allah ulang-ulang peringatan daripada Nabi Adam, kemudian daripada Nabi Adam kepada Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa kepada Nabi Isa, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberi peringatan ya daripada kaum Nabi Nuh kepada kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syuaib, ya, kaum Nabi Hud, semua itu diulang-ulang melalui Al-Quran menjadi peringatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka benar-benar mengambil peringatan itu, meninggalkan maksiat, menyebabkan mereka sangat takut dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya senantiasa untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebut di sini Allah kata wa qulubihim, di dalam hati-hati mereka, hati mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hati mereka, hati ini puncak keimanan yang paling tinggi untuk mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kita takut kepada Allah, maka sekujur tubuh badan kita akan takut melakukan dosa. Sekujur tubuh badan kita akan takut. Mata kita takut memandang kepada maksiat. Telinga kita takut mendengar perkara yang maksiat. Ya, tangan kita takut melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tangan kita ni tak berani nak ambil rasuah. Tangan kita ini tak berani nak menganiayai sesama insan, sesama makhluk Allah. Kaki kita tak berani pergi ke tempat yang tempat-tempat maksiat. Kerana apa? Hatinya, hati yang disebutkan oleh Allah, wa qulubuhum ila zikrillah. Hati mereka senantiasa ingat kepada Allah. Maka hati yang ingat kepada Allah itulah hati yang bercahaya melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, kemudian diterangkan lagi. Jadi peringatan-peringatan daripada Allah itulah yang disebut pengulangan daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang senantiasa diingat-ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa surah. Kadang-kadang kita tengok dalam surah Al-Baqarah ada, pergi surah Ali Imran ada lagi, jumpa lagi dalam surah yang lain dan sebagainya. Itulah yang disebut pengulangan demi pengulangan dari pengulangan. Maka dengan sebab itu orang yang beriman senantiasa mengambil iktibar daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Contoh, kita tengok, ya, kita dah belajar dahulu dalam surah yang disebut dalam surah Al-Infitar. Allah sebut apa? Innal abrari lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah mengingatkan orang-orang yang beriman itu senantiasa di dalam kenikmatan. Manakala orang-orang yang engkar dengan Allah, mereka akan senantiasa berada di dalam kesukaran, sehinggalah mereka berada di saat yang terakhir, mereka dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa hatinya ingat kepada Allah, senantiasa buat yang baik,
insya-Allah hidupnya di dalam kenikmatan, berakhir dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang keras hatinya, yang dinyatakan oleh Allah tadi dalam ayat yang ke-22 tadi, keras hatinya menyebabkan mereka akan berada di mana? Lafi jahim. Mereka akan diumban di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan dzalika hudallah. Siapa yang boleh beri petunjuk kepada semua manusia di atas muka bumi Allah ini, petunjuk itu benar-benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu setiap hari kita minta petunjuk daripada Allah. Apa dia? Allahumma inni as'alukal huda. Minta dengan Allah, ya Allah, kau berilah petunjuk kepadaku jalan yang benar. Kita minta dengan Allah, jangan tak nak minta. Minta Allahumma inni as'alukal huda. Yang sesungguhnya petunjuk itu benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kali kita membaca suratul Fatihah, kita sudah pun meminta petunjuk daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, minta Allah tunjuk kepada kita yang benar itu daripada Allah, yang salah itu daripada kelemahan diri kita, kerana kurangnya ilmu. Lalu kurangnya ilmu, kita akan senantiasa berbisik-bisik dengan perkara yang tidak baik, iaitu daripada syaitan, dan kita akan ditewaskan oleh nafsu yang selalu menjurus kepada kemaksiatan. Maka petunjuk itu daripada Allah, dan petunjuk yang paling tepat tidak ada yang lain melainkan datangnya daripada Allah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, petunjuk yang paling benar itu adalah daripada Al-Quran, kerana setiap ayat suci Al-Quran itu memimpin manusia ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan setiap ayat suci Al-Quran itu, setiap huruf, setiap kalimah, setiap ayat, setiap surah, semuanya membawa manusia ke jalan yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya petunjuk itu daripada Allah, dan petunjuk itu melalui ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung dengan yahdi bihi may yasha. Ya, dialah Allah yang hanya mampu memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat Maha mengetahui. Allah mengetahui sama ada kita benar-benar yakin dengan apa yang diperjelaskan oleh Al-Quran, atau kita sekadar mendengar tapi tidak mengambil peringatan, tidak mengambil pengajaran, kita sekadar membaca tetapi tidak mendalami, tidak memahaminya. Maka dengan sebab itu, baca biar sampai kita faham, baca biar sampai dapat kita beramal, baca sampai dapat kita menyampaikan. Barulah kita benar-benar mendapat hudan warahmah. Kita mendapat petunjuk dan kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di dalam majlis ilmu pada petang ini benar-benar menjadi milik kita. Zalika, ya, zalika ini kesimpulan daripada Allah. Orang yang berzikir tadi, ya, mereka yang beriman, mereka yang berzikir, mereka yang ingat kepada Allah, maka Allah beri petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan mereka itu tergolong kepada kita yang berada di dalam majlis ilmu pada petang hari ini. Kemudian disambung wa may yudlilillahu fama lahu min had. Na'udzubillahi min zalik. Kerana ayat yang disambung oleh Allah Subhanahu wa taala tadi yang disebutkan waman, dan orang yang yudlilillah, disesatkan, Allah menyesatkan mereka. Kenapa? Bukan Allah nak menyesatkan mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah hantar Rasulullah, mereka menghina Rasulullah, mereka memperlekehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hantarkan Al-Quran, mereka mempersendakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi dengan sebab itu
bukan Allah yang zalim terhadap manusia, tetapi manusia itulah yang zalim terhadap diri mereka sendiri kerana ada petunjuk, ada panduan yang sangat jelas. Mereka tidak mahu mengambil panduan itu, tetapi mereka berpandu kepada selain daripada Al-Quran. Maka setiap manusia yang berpandu selain daripada Al-Quran, mereka itulah yang disebutkan oleh Allah yudlinillah. Ya, mereka benar-benar sesat. Famalahu, maka kesesatan itu menyebabkan mereka tidak akan mendapat petunjuk jalan yang benar. Nak tuju jalan yang lurus, mereka pergi cari jalan yang tidak sempurna. Sepatutnya mereka menuju kepada arah yang sangat lurus, iaitu mencari rahmat Allah di atas dunia ini, menuju ke tempat-tempat yang mendapat rahmat seperti surau, tempat kelas-kelas pengajian, tetapi mereka tidak mahu menuju kepada tempat-tempat di mana ada rahmat Allah. Mereka tidak mahu pergi, tetapi tempat-tempat yang mendatangkan kemurkaan Allah, di situlah yang mereka pergi. Jadi dengan sebab itu, elakkan diri kita pergi kepada tempat-tempat yang menjauhkan diri kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dekatilah tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan untuk kita di dunia dan hari akhirat. Jadi ingat ayat yang ke-23 ini Allah menjelaskan tidak ada satu kitab di atas dunia ini yang mengatasi kitab suci Al-Quran, kerana dia adalah sebaik-baik perkataan. Perkataan itu adalah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkataan-perkataan Allah itu, jika kita membacanya, jika kita beramal dengannya, maka insya-Allah akan menjadikan roh kita benar-benar roh orang-orang yang beriman, menyebabkan hati kita sangat dekat dengan Allah dan menyebabkan seluruh jasad dan roh kita akan kita pelihara daripada melakukan perkara yang mungkar. Apabila kita ingat kepada Allah, Allah memberi jawapan. Mereka itulah yang mendapat bimbingan, petunjuk, rahmat, kasih sayang Allah. Tetapi sebaliknya, mereka yang menjauhkan Al-Quran, mereka itulah yang telah sesat sesatnya di atas dunia ini kerana disesatkan oleh syaitan dan disesatkan oleh nafsu mereka tanpa ada petunjuk cahaya yang benar. Okey, ada soalan tak daripada ayat yang ke-23? Ustazah, Ya, saya. saya nak rujuk kepada perkataan ayat wa may yudlillahu tu yang mana dalam kelompok Jabariyah dan juga Qadariyah daripada kelompok Mu'tazilah mengatakan dia telah ditentukan menjadi demikian, maka itu bukan pilihan dia. Apa pandangan dia? Okey. Sebab mereka daripada kelompok Mu'tazilah dan Jabariyah ini, mereka bukan daripada hamba-hamba Allah yang berpegang kepada dua perkara. Ya, mereka tidak berpegang benar-benar kepada Al-Quran, dan pelengkap daripada Al-Quran itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hadis. Ya, jadi mereka hanya berpegang kepada Al-Quran, tetapi mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau kita tengok apa yang Tuan Haji sebut tadi daripada golongan Mu'tazilah, mereka meyakini apa yang mereka usahakan itu yang mereka dapat. Maknanya hasil daripada usaha mereka itu yang mereka dapat tanpa mereka kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh mengatakan usaha kita itulah yang menyebabkan kita memperolehi sesuatu. Kerana kita daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah, usaha kita tidak memberi kesan tanpa ada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh macam ni Tuan Haji. Ya, kita dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah, setiap percakapan kita, setiap perbuatan kita, semuanya kita kaitkan dengan biiznillah
wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semuanya dengan izin daripada Allah, semuanya dengan rahmat kasih sayang daripada Allah, kun fayakun. Maka barulah terjadi setiap sesuatu itu. Ya, jadi kita yakin benda itu akan terjadi kalau kita usaha. Dengan usaha kita itu diizinkan oleh Allah, dengan rahmat Allah, barulah kita beroleh ya sesuatu. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan, kita usaha pun, banyak usaha kita tanpa ya, ada izin daripada Allah, tanpa ada rahmat daripada Allah, dianya tidak memperoleh hasil. Kerana kadang-kadang apa yang kita usahakan itu di sisi Allah, usaha itu tidak baik di sisi Allah, maka Allah tidak tak nak jadikan dia suatu kebaikan. Kadang-kadang apa yang kita rasakan tidak baik di sisi kita, tapi baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jadikan satu kebaikan kepada kita. Berbanding dengan dua tadi, ya, mereka tidak menyandarkan kepada hakikat sebenar-benarnya. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kenapa mereka jadi macam tu? Kerana mereka tidak berpegang bersungguh-sungguh kepada Al-Quranul Karim. Ya, jadi kita tak sama seperti mereka. Kita dapat hidayah kerana Allah memberi hidayah. Dan kita dapat hidayah kerana kita meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa kita mendapat hidayah? Kerana kita menerima Allah, kita menerima Al-Quran, kita menerima Rasulullah SAW seadanya dengan benar-benar hakul yakin. Okey, jelas tak Tuan Haji? Jelas. Jelas. Okey. Ada lagi soalan? Ada tak? Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita masuk kepada ayat yang ke-24. Okey, boleh paparkan kat skrin? Okey, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-24. Okey, sekali lagi, dapat tak pengajaran daripada ayat 23 tadi? Tadi pertanyaan Tuan Haji itu sangat bagus. Sangat bagus kerana mengaitkan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sesuatu semuanya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya ayat yang ke-24. Afaman yattaqi biwajhihi su'al adab yawmal qiyamah wa qila lidh-dhalimina dhuqu ma kuntum ya, jadi daripada ayat yang ke-24 ini diterjemahkan, maka adakah orang yang menahan dengan mukanya akan selaran, ya, selaran tu maksudnya dilayar dengan api neraka, ya. Azab yang buruk pada hari kiamat sama seperti orang yang terselamat, ya. Orang yang terselamat ini orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah kerana mereka tidak diazab dengan azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat ketika mereka sedang diazab oleh Allah di dalam neraka nanti, dikatakan kepada orang-orang yang zalim, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, ya, rasalah balasan apa yang kamu usahakan dahulu. Ya, ini terjemahan daripada ayat yang ke-24. Dengan mudah kita nak faham, ambil sedikit pemahamannya, kita simpulkan, ya, daripada sifat mereka sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mereka menolak Al-Quran, mereka menzalimi diri mereka sendiri, akhirnya mereka mendapat pembalasan seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menghina dalam keadaan penghinaan kepada mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dunia. Jangan buat perkara yang keji,
berimanlah kepada Allah. Kalau kamu tak beriman juga sampai akhir hayat kamu, sampai kematian kamu, akhirnya Allah mengatakan, "Dzuqu ma kuntum taksibun." Rasakanlah apa yang telah kamu lakukan, semua kemungkaran kamu. Di atas dunia kamu buat kemungkaran, di hari akhirat kamu mendapat balasan yang setimpal dengannya. Okey, kita masuk kepada ayat yang ke-24 ini daripada ayat yang kita baca, apa may yattaqi bi wajhihi ini. Allah menyatakan, maka apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya, iaitu menghindari daripada azab yang amat buruk pada hari kiamat itu, dan orang yang tidak mahu menerima nasihat, lalu Allah mengatakan kepada mereka, maksudnya dikatakan kepada mereka itu oleh penjaga neraka itu. Ya, dan kepada orang-orang yang zalim, adakah sama ya dengan orang-orang yang beriman. Jadi kita tengok kalimah yang digunakan, zuqu ma kuntum taksibun, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan di atas dunia dahulu. Ya, apa yang telah kamu kerjakan di atas dunia dahulu, iaitu kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu ciptakan sendiri. Ya, dengan akal kita yang sempurna pun memang tak boleh terima. Mana boleh kita menyembah sesuatu yang menyamai sifat makhluk. Yang menyamai sifat makhluk. Kalau kamu sembah batu, batu itu makhluk. Dan batu itu ciptaan Allah. Kalau kamu sembah api, api itu makhluk. Api itu juga adalah ciptaan Allah. Kalau kamu sembah patung besar-besar itu kamu ukir, dan ukiran itu kamu ukir daripada batu, daripada tembaga, daripada emas dan sebagainya. Semua batu ke tembaga ke emas ke, semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, orang yang menggunakan akal dengan sempurna tidak akan menyembah sesuatu yang dinamakan makhluk. Maka akar yang sempurna mestilah menyembah Allah, ya, menyembah sesuatu yang bukan sifatnya baharu. Bukan sifat baharu. Makhluk ini sifatnya baharu. Kenapa dinamakan baharu? Kerana ya terputus-putus. Tuan Haji tengok ada ni dia kata terputus-putus. Cuba tengok. Yang lain terputus-putus ke? Yang lain terputus-putus tak suara saya? Audio ni tak ada. Mana? Kalau tak berarti yang dekat yang lain. Okey. Kalau seorang aja terputus-putus, bermakna lain di situ yang lain tempat dia. Lain tempat dia, ya. Okey. Apa saya cakap tadi? Tengok saya kalau terhenti dah hilang dah. Apa saya sebut tadi? Tolong ingatkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang mempunyai akal yang sempurna tidak akan menyembah barang yang baru. Sesuatu yang baru. Orang yang mempunyai akal yang sempurna, dia tak akan menyembah sesuatu yang ianya adalah makhluk. Faham tak maksud saya tu? Ya, semua yang ada di atas muka bumi Allah ini yang dapat kita lihat, dia adalah makhluk. Apa maksud makhluk? Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan dan ia bersifat baharu, ada permulaan dan ada pengakhiran. Itu maksudnya makhluk. Jadi kenapa manusia nak menyembah sesama makhluk? Memang akalnya tidak sempurna. Jadi Allah nak suruh kita sembah apa? Sembah yang namanya Khaliqun, iaitu pencipta daripada setiap sesuatu makhluk itu. Yang Allah nak suruh, kamu jangan sembah makhluk, tetapi sembahlah yang menciptakan makhluk itu. Yang menciptakan makhluk itu siapa? Semestinya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana manusia engkar perintah Allah, menyekutukan Allah, mereka zalim di atas dunia, maka dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti,
ketika mereka nak dihumban ke dalam neraka Allah, lalu dikatakan oleh siapa yang duk kata tu? Iaitu para malaikat. Malaikat yang menjaga neraka itu kepada orang yang zalim. Zalim pada diri mereka, menyembah selain daripada Allah, menyembah sesama makhluk, kemudian engkar perintah Allah, tolak Rasulullah, tolak Al-Quran, cerca Rasulullah, mencerca Al-Quran, maka mereka itulah yang akan dikatakan kepada mereka, zuqu, rasakanlah azab ya kepada mereka ini. Apa dia? Azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila disebutkan neraka, kita senantiasa doa kepada Allah. Apa yang kita doa daripada ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setiap kali kita solat, sama ada solat fardu maupun solat sunat, mintalah perlindungan daripada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Ya, sebelum kita beri salam, bacalah doa yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Minta Allah pelihara kita, jauhkan diri kita daripada siksaan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Allah yang zalim? Jawapannya tidak, kerana disambung ma kuntum, berarti apa yang dahulu ketika kamu hidup di atas dunia, taksibun, kamu sendiri yang melakukannya, kamu sendiri yang buat, kamu sendiri yang usaha kamu semuanya usaha ya dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, kamu jangan jadi orang zalim, kerana orang zalim Allah tak suka. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah tak suka kepada orang yang zalim. Jadi jadilah orang yang berkawan, bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memimpin kita untuk menjadi perisai ataupun senjata untuk menghindarkan diri kita menjadi orang yang zalim. Kerana orang yang zalim akan diazab dengan azab yang bersangatan di hari akhirat kerana kezaliman kamu di atas dunia. Engkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita sambung kepada ayat yang ke-25. Ya, kita sambung pada ayat yang ke-25 ini. Okey. Lalu Allah menjelaskan, kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Terjemahan ayat yang ke-25, ingatlah bahawa orang-orang yang terdahulu dari mereka, iaitu umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah kata, apa dia? Dari mereka telah mendustakan. Jadi setiap umat itu ada nabi dan rasul, tetapi mereka telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka itu. Dengan arti kata, mereka tidak menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi yang menjadi rasul untuk membawa manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti mereka tetap menyembah selain daripada Allah. Yaitu lalu orang-orang itu didatangi azab dari arah yang mereka tidak menyedarinya. Ya, fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun, berarti mereka senantiasa di dalam azab daripada atas, daripada kiri, daripada kanan, daripada bawah, semuanya. Setiap penjuru itu menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu sekali lagi, jadilah orang yang benar-benar takut dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Hindarkan diri kita daripada neraka Allah ini, supaya kita tidak di hari akhirat nanti ya
menjadi orang yang menyesal semenyesal-menyesalnya. Kita tak nak jadi orang yang menyesal kerana orang-orang yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW telah menjadi contoh teladan yang telah diterangkan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran, bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Nuh, bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Lut, bagaimana Allah mengazab kepada kaum Nabi Saleh, bagaimana Allah mengazab kepada kaum Nabi Hud. Jadi semua itu telah diperjelaskan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran, maka datanglah kepada mereka azab daripada arah yang tidak mereka ketahui. Ya, jadi ada azab daripada atas, ada azab daripada bumi. Itu ketika di atas dunia nanti. Kalau di hari akhirat nanti, azab di dalam neraka, setiap penjuru atas, bawah, kiri, kanan, semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu generasi terdahulu yang mendustakan para rasul dan telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kesombongan mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjelaskan, fa'adzaqahu Allahul khizya fil hayatid dunya. Maka Allah merasakan kepada mereka apa dia? Kehinaan pada kehidupan dunia. Allah hina sebelum mereka mati. Ya, Allah beri penghinaan kepada mereka. Jadi penghinaan, kita ambil satu contoh, penghinaan kepada kaum kaum Nabi Musa yang tidak mengikut Nabi Musa tapi mengikut Fir'aun. Bagaimana Allah menghina mereka? Kita ambil penghinaan kepada Fir'aun. Sampai hari ini Allah menghina Fir'aun. Allah letakkan tubuh jasadnya dikekalkan oleh Allah di atas bumi Allah. Itulah sebagai satu penghinaan daripada Allah kerana keengkaran, kesombongan mereka kepada kitab-kitab yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ya, itu maksudnya. Kemudian disebutkan lagi, iaitu dengan azab dan hukuman yang diturunkan kepada mereka serta memisahkan orang-orang yang beriman dari mereka. Jadi sifat orang yang beriman, mereka akan senantiasa didatangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat orang yang engkar perintah Allah, senantiasa mereka dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah orang-orang yang ditujukan kepada mereka ungkapan ini waspada terhadap hal tersebut kerana mereka telah mendustakan rasul yang mulia itu. Ya, jadi setiap rasul adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka akan menerima azab di hari akhirat yang lebih teruk daripada azab dunia ini. Ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ayat yang telah kita bacakan sebentar tadi. Mudah-mudahan ayat ini benar-benar menjadi satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan daripada Allah orang-orang yang terdahulu diberi azab ketika di dunia lagi, tetapi kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah beri peluang untuk kita bertaubat, untuk kita segera kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran inilah penyebab kita dapat hidayah daripada Allah dan senantiasa mendapat ketenangan dan mampu dalam apa keadaan pun keyakinan kita tetap Allah memberi perlindungan kepada kita dunia sampai akhirat. InsyaAllah kita teruskan kepada ayat yang ke-27. InsyaAllah. Okey, kita sambung pada ayat yang ke-27 hari ini. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
Terjemahan, dan demi sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai misi, misal perumpamaan, perbandingan dalam Al-Quran ini supaya mereka mengambil peringatan dan pelajaran. Jadi Allah bagi contoh, bagi perumpamaan satu-satu supaya setiap peringatan daripada Allah itu manusia mengambil iktibar. Ya, jadi cuba kita tengok. Allah memberi contoh kepada manusia supaya manusia menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, memahami Al-Quran dan beramal dengan kandungan Al-Quran. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia, artinya Allah membuat perumpamaan melalui ayat suci Al-Quran, iaitu apa dia? Allah memberi penjelasan kepada manusia apa dia yang dibuat perumpamaan itu, ya, perumpamaan. Bila Allah beri perumpamaan, contoh perumpamaan, Allah menyatakan, kalau tadi Allah bagi perumpamaan, iaitu Allah tumbuhkan pokok. Ya, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu Allah hidupkan. Mula-mula keadaannya segar sangat, menghijau, cantik sangat. Kemudian bertukar menjadi kuning. Kemudian daripada kuning menjadi coklat, kemudian gugur ke bumi. Itulah perumpamaan, kalau kita ambil satu contoh perumpamaan yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dan banyak lagi perumpamaan, di antara perumpamaan-perumpamaan yang lain, Allah buat perumpamaan perbandingan, ya, manusia. Kalau dia tolak Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, akhirnya hatinya, mula-mula Allah kata ada akal tapi tidak menggunakan akal, maka dia lebih sesat daripada binatang ternakan. Ya, bila Allah beri dia mata tapi tidak melihat kepada kebenaran, Allah beri pendengaran tetapi dia tidak mengambil peringatan daripada Allah, maka Allah nyatakan manusia itu lebih sesat daripada binatang. Itu adalah contoh yang terdapat di dalam Al-Quran yang Allah buat perbandingan supaya manusia itu benar-benar berfikir apa yang dikatakan oleh Allah, kamu bukan seperti binatang, kamu bukan seperti tumbuh-tumbuhan, kerana binatang punya akal tapi tidak berfungsi, tetapi kamu ada akal. Fungsi akal kamu adalah untuk menyelamatkan kehidupan kamu daripada tipu daya syaitan, daripada tipu daya akal kamu sendiri, daripada dunia yang bersifat kehancuran. Itu guna akal. Kemudian Allah beri kamu nafsu. Mudah-mudahan nafsu itu, nafsu yang terpimpin oleh akal, senantiasa memimpin manusia untuk mendapat keredaan Allah melalui Al-Quranul Karim. Ya, itu sebab Allah kata, Allah buat perbandingan, cantik perbandingan daripada Allah. Kalau tumbuh-tumbuhan juga akan mati, ya. Tadi kalau pokok-pokok akan mati, kemudian kalau Allah buat perbandingan seperti binatang, binatang juga akan mati. Pokok akan mati, tumbuh-tumbuhan akan mati, binatang akan mati, kesemua makhluk akan mati. Tetapi tolong ingat, tumbuh-tumbuhan akan mati, tidak akan dipersoaljawabkan. Mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau binatang mati, dia akan jadi tanah. Dia tidak akan diazab oleh Allah seperti mana manusia. Maka dengan sebab itu, setiap apa yang Allah bagi contoh perbandingan di dalam Al-Quran, jawapannya adalah la'allakum, supaya manusia yang diberikan Al-Quran menggunakan Al-Quran itu, mengambil pengajaran daripada Al-Quran itu untuk benar-benar menjadi manusia yatazakkarun, benar-benar ambil Al-Quran itu, belajarlah daripada Al-Quran, belajarlah daripada umat-umat yang terdahulu supaya kita menjadi umat yang terbaik di atas muka bumi Allah ini, dan umat yang pertama akan mendapat syurga Allah selepas daripada Rasulullah dan para sahabat, daripada golongan as-sabiqun. Mudah-mudahan kita akan mengikuti Rasulullah SAW, kerana Al-Quran itu disebutkan
la'allahum yatazakkarun. Ambil peringatan. 2 contoh saya bawa. Daripada tumbuhan akan berguguran, mati. Binatang-binatang akan mati, tapi mereka tidak akan disoal oleh Allah kerana akal mereka tidak seperti akal manusia. Manusia akalnya diberi panduan Al-Quran. Mereka ada petunjuk daripada Allah. Mereka ada petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas atau tidak ayat yang ke-27? Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ayat yang ke-27 tadi. Saya suka. Ya, Ustazah, saya nak tanya Ya. tentang azab tu. Kita lihat kalau dalam cerita tadi bahawa orang-orang terdahulu yang menerima azab. Tapi sekarang kita lihat tak kira dia beriman ke tak beriman ke, menerima azab yang sama. Ya, Apa betul. pelajaran yang kita dapat? Okey, alhamdulillah, terima kasih. Tapi saya rasa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalaulah nanti Tuan Haji Abdul Rahman ni ya tak ikut satu kelas, mungkin ada kesibukan atau ada apa-apa yang menyebabkan, tapi kita doa sentiasa ada ikut kita lah. Maka kelas ni akan sunyi lah. Sebab yang Asyik tanya Tuan Haji Abdul Rahman je. Tak ada ke hajah ke? Ya, saya nak daripada ni ada hajah ke, ada ya maksudnya daripada golongan Anisa. Ya, jadi pertanyaan daripada Tuan Haji tadi, kalau kita tengok kita berada di penghujung dunia. Bila Allah beri saya satu contoh saja yang jelas pada ketika ini diuji oleh Allah, semalam COVID naik lagi kan, dan 6,000 lebih. Beberapa hari dia turun sampai 4,000 lebih. Kemudian naik 5,000 lebih, 6,000 lebih. Hari ini wallahu a'lam bishawab. Dan kalau kita tengok ya Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji. Kalau kita tengok yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada COVID ini, kalau kita tengok peratus yang paling tinggi adalah orang-orang Islam. Ya, satu dunia. Bukan setakat Malaysia, tapi kita tengok penduduk Malaysia yang paling nampak jelas, yang terkesan dan paling banyak dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wahai semua yang mengikuti dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini. Okey, memang itu satu musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang Tuan Haji kata, kalau kita tengok orang beriman atau orang yang tidak beriman, pada hari ini kelihatannya sama, tetapi sebenarnya tidak sama. Ya, sebenarnya tidak sama. Orang yang beriman diuji oleh Allah dengan musibah seperti COVID pada ketika ini. Orang yang beriman mengambil peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang beriman menjadikan COVID itu untuk benar-benar mereka menginsafi diri mereka. Ya, kerana cuba kita tengok daripada kanak-kanak Allah ambil kena COVID, sampai remaja, sampai dewasa, sampailah golongan warga emas. Semuanya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya terlibat dengan Mahat, tapi saya tahu ramai je guru-guru tahfiz yang muda-muda, yang mempunyai ilmu yang banyak kerana lepasan daripada Timur Tengah, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala usia muda-muda, 29 tahun, 30 tahun lebih, muda-muda Tuan Haji. Jadi apa yang saya nak sebut, rahmat Allah, Allah mengambil mereka dalam keadaan usia muda. Jadi orang muda mengambil iktibar, mengambil peringatan, usia tidak menjanjikan sampai kepada usia warga emas. Jadi nak bagi tahu apa? Beribadahlah, jangan kira usia. Jangan kira usia. Itu pengajaran kepada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi apa yang diuji oleh apa yang ada pada mereka dah sampai masanya. Jadi saya cuma nak kaitkan COVID ini kepada orang yang beriman, dia mengambil satu pengajaran. Laburkan harta kamu kepada jalan Allah. Ilmu yang ada pada kamu sampaikan kerana
Allah. Sampaikan ilmu-ilmu yang ada di jalan Allah dengan tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Didik keluarga kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Didik keluarga kita takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Didik keluarga kita kematian bila-bila masa, tak kira usia. Jadinya apa yang kita nak simpulkan daripada pertanyaan Tuan Haji tadi, COVID ataupun musibah apapun kepada orang beriman adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musibah kepada orang yang beriman adalah satu rahmat kepada kita semua. Okey, boleh Tuan Haji? Boleh. Kalau kepada orang kafir memang dia satu bala, ya. Tapi kepada orang yang beriman ianya adalah satu rahmat. Okey, saya nak dengar pertanyaan daripada kaum wanita. Anissa, ada tak? Tak ada juga. Maknanya faham betul ke tu? InsyaAllah. Okey. Kalau tak ada. Ya saya. Kalau soalan lain boleh Ustazah? Soalan apa tu? Contohnya kalau penghantar makanan tu yang kita pesan tu, dia bekerja dengan syarikat dia. Tapi kita kesian dia rider ni, kita bagi duit lebih untuk dia. Boleh ke? Boleh. Kita niat hadiah. Boleh niat sedekah. Kita tengoklah keadaan dia. Tapi saya nak kata ada pelajar universiti yang bawa food panda, lala dan sebagainya. Kita kesian tengok dia. Saya selalu jumpa waktu zuhur, waktu asar di Masjid Al-Ubudiyah. Mereka berhenti solat. Saya sangat suka, saya kata ya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan bagi mereka, ya, mudah-mudahan dapat rezeki Allah, sebab dia cari rezeki dalam masa yang sama, dia tak lupa kepada Allah yang memberi rezeki. Jadi kita cakap yang ni duit untuk awak sebagai satu hadiah ataupun sedekah, ya, mudah-mudahan Allah beri kerja yang lebih baik. Bukan nak kata kerja tu tak bagus, sebab ada pelajar universiti yang bawa, yang kerja dia rider itulah food panda sebab belum dapat rezeki yang kerja yang lebih baik. Nah, bukan saya kata bawa benda tu tak bagus, bagus. Ya, kerana menghantar makanan itu adalah satu pekerjaan yang baik. Orang lapar jadi kenyang. Jadi mudah-mudahan kalau hantar pada Iliani dapat makan, mudah-mudahan makanan itu menyebabkan Iliani tambah sihat untuk dapat melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi boleh bukan duit itu duit haram. Bukan rasuah, bukan apa. Kita cakap ini duit hadiah untuk awak ataupun sedekah daripada saya untuk awak. Cakap terus terang. Ya. Yang ini duit saya beli makanan. Ya, yang ini untuk awak. Ya. Bagi tahu. Ini bukan rasuah, bukan apa-apa. Ikhlas dari saya. Kadang-kadang hujan-hujan dihantarkan. Ya. Kesian. Saya tengok kesian tengok. Kesian. Dia pelajar universiti, kemudian ada degree bawa food panda. Kan? Allahu Akbar. Tapi budak yang ada ilmu, yang takut dengan Allah, walaupun bawa apa sekali, sampai waktu solat, dia tetap cari masjid. Kan? Itulah nak kata bezanya orang beriman dengan orang yang tak beriman. Dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar pada ketika ini adalah satu ujian juga untuk mencari pekerjaan. Betul kan? Jadi Allah kata, sementara aku nak bagi kerja yang baik, kamu bawa dulu kerja ni, kamu buat dulu kerja ni. Kerja ini memberi kepuasan juga, kebaikan juga untuk kamu. Orang lapar jadi kenyang, orang dahaga jadi hilang dahaga. Alhamdulillah. Tapi jaga solat. Jaga solat. Alhamdulillah, saya selalu pergi solat zuhur, asar kat Masjid Al-Ubudiyah. Ada saja budak yang bawa makanan, berhenti singgah solat. Alhamdulillah. Ya, jadi ya Tuan Haji Abdul Rahman, dan nampak itu ujian kepada mereka yang mempunyai kelayakan berpelajaran tinggi, tapi dengan sebab COVID-19 ini satu ujian, tapi ujian itu tidak pernah mereka merasakan
sebagai satu yang menyusahkan pada mereka, tapi mereka ambil satu macam mana nak kata, satu sifat sabar dengan ujian daripada Allah, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada soalan lagi? Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, ada tak lagi soalan yang lain? Assalamualaikum Ustazah. Saya Waalaikumsalam. daripada Melaka. Saya Anja daripada Melaka. Alhamdulillah, jauh ikut daripada Melaka. Mudah-mudahan ya rahmat untuk sekalian penduduk negeri Melaka. Amin, amin. Amin, amin rabbal alamin. Tolong doakan kami mengundi hari ini Ustazah, dapat pemimpin yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri Melaka mempunyai seorang pemimpin kepimpinan yang terbaik, pemimpin yang senantiasa mengikut acuan Al-Quranul Karim. Amin, amin ya Rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah, saya nak tanya mengenai ayat 23 yang terakhir ni Ustazah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Ya, saya. Okey. Di situ Allah mengatakan hamba yang disesatkan. Ya. Maksudnya kalau macam kita yang beramal ni boleh disesatkan juga ke Ustazah? Yang menyesatkan kita, okey, bagus soalan, pusing balik naik ke atas. Okey, pusing balik naik atas tak apa. Ya. Okey, yang menyesatkan kita pertama adalah dengan sebab kejahilan kita sendiri. Catat, yang menyebabkan kita sesat adalah kerana kejahilan kita. Kenapa kita jahil? Kerana Allah beri petunjuk, kita tak nak ambil petunjuk yang paling benar, tetapi kita ambil petunjuk daripada syaitan. Kita ambil petunjuk selain daripada Al-Quran. Maka dengan sebab kerana kejahilan kita itu, kita akan sesat, dan kesesatan itu dengan sebab disesatkan oleh syaitan laknatullah. Kesesatan itu dengan sebab nafsu yang senantiasa membawa kepada perkara yang tidak baik. Allah sangat sayang kepada semua hamba Allah. Allah sayang sangat-sangat kepada semua hamba Allah. Tetapi hamba Allah itulah yang tak tahu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kepada hambanya, Allah hantar seorang insan daripada kalangan manusia. Kalau tak, lebih baiklah Allah hantar malaikat. Tapi Allah tahu manusia perlu kepada manusia, kerana manusia akan makan ikut bagaimana cari rezeki yang halal. Ya, Allah tahu manusia perlu kepada tidur, maka tidurlah tidur yang berkualiti. Tetapi ingat, tidur orang yang berpandu kepada Al-Quran, dia akan bangkit di waktu malam. Ya, jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu semua petunjuk kepada mereka yang mendapat yahdi bihi mayyasha. Allah beri dia petunjuk, maka dia benar-benar ikut petunjuk melalui Al-Quran. Wa may yudlilillah, siapa yang Allah sesatkan kerana mereka menolak Al-Quran, mereka mencerca Rasulullah dan sebagainya, maka merekalah yang disebutkan orang yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Kerana Allah beri petunjuk, mereka tidak mahu petunjuk daripada Allah, tetapi mereka nak petunjuk daripada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada orang yang beriman, ingat Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Al-imanu yazidu wa yanqus. Maksudnya iman orang-orang yang dinamakan orang-orang Islam itu tidak semestinya senantiasa bertambah dan tidak semestinya senantiasa berkurang. Jadi iman orang yang beriman senantiasa meningkatkan keimanan mereka dengan cara, sebab itu disebut ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang beriman itu mereka jaga iman mereka. Macam mana mereka nak jaga iman mereka? Mereka jaga iman mereka wa amilus solihat, dengan senantiasa mengerjakan amalan yang soleh. Ya, macam mana nak jaga iman kita? Mesti ada ilmu. Macam mana nak dapat ilmu? Belajarlah. Ya, belajarlah. Jadi kita tiada jaminan untuk mati dalam iman
tetapi senantiasa berprasangka baik kepada Allah, minta kepada Allah, Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah. Ya, kita minta kepada Allah supaya pengakhiran kehidupan kita, kalau sekarang kita beriman, sampai akhir hayat kita tetap dalam iman. Dengan sebab itu berapa kali saya ulang, tolong baca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ila akhir. Surah Ali Imran muka surat 50. Ya, bagaimana Allah beri petunjuk kepada kita ketika ini, begitulah Allah mengekalkan petunjuk itu sampai akhir hayat kita. Allah kekalkan petunjuknya dengan mengatakan, dengan benar-benar yakin Allah akan rezekikan kepada kita semua, apa dia? Dengan kalimah la ilaha illallah. Yakin kepada Allah, Allah akan rezekikan kita dengan kalimah la ilaha illallah, dan senantiasa mengharapkan hidayah daripada Allah dan senantiasa takut kepada Allah kalau Allah tak beri petunjuk kepada kita. Mengharap petunjuk daripada Allah dan sangat takut kalau Allah tak beri petunjuk kepada kita. Salah satu sebab Allah tak beri petunjuk kepada kita dengan sebab kesombongan kita, dengan sebab sombong riak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri rezeki seolah-olah rezeki itu dengan sebab usaha kita semata-mata. Ya, seperti mana Tuan Haji tanya tadi, ya, jangan jadi macam kaum Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah ini dia rasa apa yang dia dapat adalah dengan sebab usaha dia semata-mata. Kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah, kita usaha dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, barulah kita memperolehi kejayaan, dan kejayaan itu kembalikan dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dengan nikmat yang Allah beri, jangan kufur kepada nikmat yang Allah beri. Okey, boleh ke yang bertanya tadi daripada Melaka tadi? InsyaAllah boleh Ustazah. Maksudnya di sini kita disuruh beramal soleh dan sentiasa berdoa kepada Allah, ya Ustazah? Betul, senantiasa. Itu sifat orang yang beriman. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jadi sifat orang beriman itu, dia doa ini, bila kita solat itu doa, bila kita baca Al-Quran itu doa, bila kita zikir itu doa, bila kita meminta itu juga doa. Semua bagi orang beriman adalah satu doa, sehinggakan nama anak-anak kita yang baik-baik itu juga satu doa. Kita memanggil anak kita dengan nama yang baik-baik itu adalah satu doa. Mudah-mudahan dengan panggilan yang terbaik itu, ia menjadi seorang insan yang kamil. Ya, orang yang saleh maupun orang yang salihah. Ya, sampai kepada doa. Itu juga sampai kepada panggilan nama anak juga adalah satu doa. Ya, jadi semua orang yang beriman, solatnya doa, bacaan Al-Qurannya doa, zikirnya doa, berdoanya juga adalah doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, alhamdulillah. Ya, jadi saya nak macam ni lah, jadi banyak idea boleh keluar. Sebab kalau tak bertanya tak dapat idea. Ya, okey, ada lagi tak nak tanya? Mungkin ada satu lagi Ustazah. Bab InsyaAllah. nama tadi. Maaf Ustazah, boleh tanya Ustazah? Boleh, insyaAllah. Bab nama tadi, kadang kita namakan anak kita nama yang baik-baik. Tapi kita panggil dia dengan pangkat Alung, Angah, boleh ke Ustazah? Okey. Kalau kita beri nama dia, contoh namanya Abdul Rahman. Ya, ada nama Abdul tu sentiasa dapat pahala. Siapa-siapa ibu dan ayah yang memberikan nama Abdullah, Abdul, Muhammad, ya, senantiasa dapat pahala. Senantiasa pahala tanpa kita sedari. Ya, dengan sebab kita ikut sunnah. Sebab Rasulullah suruh beri nama, tanda kita mensyukuri dapat zuriat, kerana tidak semua manusia di atas dunia ini mendapat zuriat daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu daripadanya ialah memberikan nama-nama yang terbaik.
Di antara nama-nama yang terbaik itu ialah nama-nama yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Letaklah nama panggil di awalnya dengan nama Abdullah, dengan nama Abdul, dengan nama Muhammad. Itu kalau lelaki. Kalau perempuan, ikutlah nama-nama seperti nama perempuan-perempuan yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menduduki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya letaklah nama Siti Khadijah, Maryam, Asia, Fatimah, ya, dan sebagainya. Nama-nama, ya, Sumayyah, nama-nama yang ada sirah di dalam Islam yang akidah mereka sangat kuat terhadap agama Allah ini. Ya, jadi kalau persoalannya tadi, nama dah bagi cantik. Contoh namanya, saya tak tahu nama siapa. Contoh Abdul Rahman. Ya, jadi bila kita panggil Alung, biasanya Alung itu adalah satu panggilan bagi anak yang pertama. Dia tak salah, ya, dia tidak salah, ya, tapi sekadar Alung itu satu panggilan, satu pangkat kepada anakku yang pertama. Jadi kalau kita panggil, dia tak jadi satu doa. Ya, yang jadi satu doa tadi ialah nama mengikut sunnah tadi, nama yang baik-baik tadi. Contoh kita panggil Abdullah. Nama dia Abdullah sebab tu orang-orang dulu dia tak letak nama panjang-panjang. Dia letak nama yang pendek-pendek tetapi nama itu sebagai satu doa. Bila kita berdoa Allah dengar dan bila Allah dengar Allah makbulkan. Jadi jawapannya ubah balik. Kalau kita letak nama, biar namanya jangan terlalu panjang, biar nama itu ada makna yang sangat baik, ya. Dan nama itu sebagai satu penyebab untuk dia menjadi hamba Allah yang soleh ataupun yang solehah di atas muka bumi Allah ini. Okey, jadi kalau panggil Alung tu tak salah, cuma dia tak jadi satu doa. Okey, boleh tak? Boleh Ustazah. Terima kasih Ustazah atas pencerahannya. Okey, sama-sama. Ya, okey, jadi saya rasa kita berhenti setakat ini. Boleh tak? Atau ada soalan lagi? Ada lagi satu Sasa. Okay, yang terakhir, ya, yang terakhir. Okey, sebelum tu saya nak tanda. Kita tadi sampai ayat yang ke berapa? 26 ya? 26. 26 betul ke? Ya. 26 ke 27? 27. 27. Bukan 26 sebab saya ingat ya, mudah-mudahan semua peringatan perumpamaan tadi benar-benar menjadi ibrah kepada kita. Okey, silakan. Okey, mengenai penyembuhan Allah. Contohnya sekarang ni kan musim COVID. Ya. So ada banyak orang yang akan jual produk-produk kesihatan untuk cegah ataupun untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Ya. Dalam erti kata bila dia pujuk kita untuk membeli ataupun kita sebagai penjual, boleh tak kalau kita, boleh ke kalau kita cakap macam ni, cuba makan ubat ni. Ni mesti elok. Maksudnya mesti tu dia confirm dah benda tu akan jadi kalau makan ubat tu. Soalannya? Adakah benda tu boleh dikatakan kita terpesong juga dengan cara kita berserah pada Allah? Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah soalannya sangat bagus kerana dia terkait dengan akidah, ya, terkait dengan akidah. Sebab itulah bila kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, hubungan kita dengan Allah tidak pernah putus. Macam tadi kait balik bagus soalan Tuan Haji tadi kerana dia ada terkait sampai soalan yang terakhir ini. Ya, apa dia terkait dengan yang sampai soalan yang terakhir ini? Sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka sebab kita tidak boleh mengatakan kita ada kuasa. Apa kuasanya tadi? Dengan makan ubat ini mesti sembuh.
Mesti tak kena COVID. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau macam tu tak adalah orang mati, tak adalah orang terkena COVID kan. Jadi jawapannya, jangan sekali-kali kita mengatakan mesti. Tapi kita gunakan kalimah apa? InsyaAllah, mudah-mudahan dengan usaha kita untuk menambahkan lagi prevention ataupun tubuh badan kita ni mudah-mudahan stamina kita apa benda-benda yang tu dalam badan kita stamina ke apa. Maksudnya dalam keadaan, maksudnya tadi saya faham dengan kita mengambil ubat-ubatan tadi ataupun vitamin ke apa saja dapat sedikit dia gunakan macam ni, satu usaha untuk kita menghindarkan daripada terkena COVID. Satu usaha. Kalau kita gunakan kalimah usaha, itu adalah sifat orang yang beriman. Kerana sifat orang yang beriman, dia pegang pada 4 perkara. Apa dia 4 perkara? Sifat orang yang beriman, dia kena ada usaha, dia kena ada ikhtiar, dia kena ada doa, dia kena ada sifat tawakal. Usaha dulu sebelum menyerahkanlah, ya. Ada ikhtiar, tak boleh A, B, tak boleh alif, ba, macam tu. Kemudian jangan pernah tinggal doa kepada Allah dan serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak berniaga ataupun kita nak buat apa saja, pertama kaitkan usaha kita. Jadi usaha kita untuk menghindari daripada sesuatu dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha. Kemudian ikhtiar, berikhtiar, maksudnya kalau dah kena, dah nampak ada simptom yang menyebabkan gejala COVID tadi, berikhtiarlah dengan segera. Jadi berikhtiar dengan segera itu mengambil makanan-makanan ataupun ubat-ubatan. Namun begitu, jangan sekali-kali meletakkan ubat itu sebagai satu penyembuh, sebagai satu penghalang, tetapi ubat itu sebagai satu usaha, satu ikhtiar, diizinkan Allah, insya-Allah kita akan selamat. Namun kalau Allah tidak mengizinkan, kalau takdir yang menetapkan, kena tetap kena. Jadi jawapannya, jangan sekali-kali menyebutkan kalimah mesti. Ya, kerana mesti itu, maaf cakap, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia yakin dengan apa yang dia beri akan menyebabkan tak terkena COVID, sembuh daripada COVID. Ya, jadi berapa ramai orang yang kena COVID mengambil ubat-ubatan, tapi dah sampai masanya kullu nafsin dha'iqatul maut, tetap pergi meninggalkan dunia ini. Sebagai seorang yang beriman, kita hanya usaha, ikhtiar, doa, tawakal dengan sebaik-baiknya. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh ke Puan Nurlela? Boleh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, setakat tu dahulu ya, saya nak pergi masjid dekat dengan azan asar. Okey, setakat tu dahulu pertemuan kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan semuanya beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada ketua kelas kita iaitu Siza. Terima kasih kepada Puan Sri, Puan Sri pula Datin Aminah, dan kita doakan Datin Aminah beroleh keafiatan dan sampailah kepada tarikh pemergian Datin Aminah. Kerana Datin Aminah kita doakan dia akan berangkat ke tanah suci Mekah dan ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Kita doakan Datin dan keluarga beroleh rahmat, diberi kesihatan, keafiatan dan senantiasa berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu. Semua yang hadir pada petang ini juga diberi rahmat, diberi rezeki yang baik-baik untuk menuju ke Makkah dan Madinah insya-Allah. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah jumpa lagi semua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah.